Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saravanan selaku Guru HKA 101 Pengantar Kesusasteraan Melayu. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Tidak lupa juga nama diri sendiri iaitu Elvis dan pada anak laman yang memegang kad matrik 162202. Saudari Aina Sofia binti Amran yang memegang kad matrik 161564. Saudari Wan Putri Nur Fatihah binti Zakaria 161393. Dan saudari Esther Lebin 161416. Untuk pemandangan pada pagi ini, kumpulan kami telah diberikan sebuah buku yang berjudul The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and Critical Tradition 1975, merupakan hasil karya H.M. Abram. Dan untuk pagi ini juga kami akan membincangkan mengenai 4 teori asas yang dapat menjelaskan lagi pemahaman saya dan juga anda tentang kesusasteraan. Untuk pengetahuan semua, pagi ini kami akan menerangkan 4 teori asas kesusasteraan, iaitu yang pertama adalah teori memetik, yang kedua adalah teori pragmatik, yang ketiga adalah teori ekspresif, dan yang keempat adalah teori objektif. Okey, untuk teori memetik akan diambil alih oleh saya, dan teori-teori yang tiga lagi akan diambil oleh ketiga-tiga saudari di dalam kumpulan saya. Teori yang pertama adalah mengenai teori memetik atau lebih dikenali dengan teori alam semesta. Menurut Abram 1976, teori memetik merupakan pendekatan estetik yang paling primitif dan akar sejarahnya terkandung dalam pandangan Plato dan juga pada pandangan Aristoteles. Pada pandangan Plato pula, ia membuktikan sifat terbitan, mengelirukan dan melebih-lebihkan puisi. Manakala pandangan Aristoteles pula, teori memetik ideanya lebih halus di mana puisi memperoleh kuasa eksklusif untuk meniru intipati atau kebenaran alam sekitar. Ianya bermaksud bahawa alam sekitar pada pandangan Aristoteles, bahawa alam sekitar ini merupakan salah satu intipati yang boleh dimasukkan di dalam sebuah puisi yang boleh mencantikkan puisi itu untuk dihasilkan dan diterjemahkan dalam bahasa manusia untuk diketahui oleh pihak umum. Slide seterusnya saya mempersilakan saudari kumpulan saya untuk meneruskan slide dia. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudara Elvista atas pembentangan seperti tadi. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai artikel The Mirror and the Lamp karya M.H. Abrams. Saya akan membentangkan mengenai teori pragmatik. Apa itu teori pragmatik? Teori pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis ingin menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Sebagai contoh seperti tujuannya seperti untuk memberikan pengajaran, emosi kepada pembaca sewaktu membaca karya hasil ciptaannya. Selain itu, teori pragmatik ini juga meletakkan penonton di tengah-tengah pandangan mereka tentang seni yang sepatutnya. Sebagai contoh, penulis telah meletakkan penonton berada di karya yang telah dihasilkan oleh mereka sebagai orang tengah untuk memahami pandangan mereka yang telah mereka adaptasikan dalam karya tersebut. Walau bagaimanapun, teori pragmatik ini masih dianggap sebagai tiruan alam semesta. Seterusnya, teori pragmatik yang terkandung dalam artikel The Mirror and the Lamp yang dapat saya berikan melalui hasil karya M.H. Abrams adalah terdapat ada 3. Yang pertama ialah sesebuah karya itu ditulis untuk memenuhi kehendak pembaca. Contoh, pembaca menginginkan sebuah karya yang berkehendak dalam genre seperti percintaan. Maka seseorang penulis itu hendaklah menghasilkan karya yang memenuhi kehendak pembaca seperti percintaan. Contohnya percintaan antara seorang perempuan dan lelaki yang pada akhirnya
akan menimbulkan baik-baik cinta ataupun sebaliknya. Yang kedua, karya seni atau sastra bersifat estetika. Apa yang dikatakan dengan estetika ialah keindahan. Sebagai contoh, apabila pengkarya itu menghasilkan cerpen, puisi, seharusnya pemilihan kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang tu haruslah bersifat estetika yang akan menarik pembaca. Apabila membaca, mereka akan merasa seperti ayat-ayat yang dihasilkan tu indah. Selain itu, karya seni atau sastra yang bersifat estetika ni boleh juga terhasil apabila banyaknya gaya bahasa seperti simili, personifikasi dan sebagainya. Seterusnya, karya sastra untuk menarik perhatian pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang penulis haruslah tahu untuk menarik perhatian pembaca dan menghasilkan karya yang boleh menarik perhatian pembaca. Contohnya, pembaca ingin mengetahui mengenai kisah kemerdekaan. Oleh itu, penulis haruslah menarik perhatian pembaca dengan menceritakan rentetan kisah kemerdekaan yang telah dialami oleh negara kita sebelum kita merdeka pada tahun 1957, dan penulis harus bijak untuk menceritakan rentetan sebelum kita berjaya untuk memperoleh kemerdekaan pada tahun 1997 tersebut. Sebagai rumusan, dapat saya simpulkan bahawa teori pragmatik ini penting kepada karya sastra kerana ia secara langsung akan melibatkan pembaca yang berperanan sebagai orang tengah yang akan membaca dan memahami pandangan yang dihasilkan ataupun yang telah diberikan oleh penulis melalui karya yang dihasilkan oleh mereka dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan pembaca sebagai orang tengah. Teori ekspresif. Menurut Abrams, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan, ucapan dan proyeksi dan perasaan pengarang. Pendekatan yang memfokuskan perhatian pada sastrawan sebagai pencipta ataupun pengarang karya sastra. Pengarang merupakan individu yang mempunyai idea, gagasan, emosi, pengalaman lahir dan batin untuk menghasilkan sebuah karya sastra. Secara umumnya, karya sastra syarat dengan nilai seni. Maka dalam menganalisisnya, pengarang harus menggunakan teori ekspresif agar apa yang ingin disampaikan dapat kepada pembaca. Ekspresif, menurut etika The Mirror and the Lamp, kita memasuki tempoh romantis di mana penekanan semakin beralih kepada artis itu sendiri, kepada jenis semula jadi penyair, imajinasi kreatif dan spontan emosi. Menurut Abrams, ekspresif berbeza dengan mimetik dan pandangan pragmatik dalam pendekatan karya sastra pengarang itu. Dengan kata lain, konsep cermin dalam etika ini boleh diungkapkan sebagai cerminan alam dan berhasil menimbulkan pandangan pembaca dalam hati dan minda penyair itu sendiri. Jadi, pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengarang itu sendiri, baik kaitannya dengan fikiran, sudut pandang serta imajinasi terhadap karya sastra yang dibuat. Beralih pula kepada topik perbincangan yang seterusnya, iaitu teori pendekatan objektif. Baiklah, apakah itu teori pendekatan objektif? Berdasarkan kepada penelitian, teori objektif merupakan satu kajian yang berorientasikan hasil karya atau karya sastra semata-mata. Menurut Abrams dalam bukunya The Mirror and the Lamp, beliau ada menyatakan bahawa teori ini memusatkan perhatian semata-mata kepada unsur-unsur antara hubungan dan keseluruhan karya sastra. Apa yang saya perolehi daripada kajian teori ini adalah teori ini bebas daripada pengaruh luar seperti pengarang, pembaca dan juga realiti.
konsep pendekatan ini adalah karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri daripada pelbagai unsur pembentuk struktur atau lebih dikenali sebagai unsur intrinsik. Contohnya, tema, persoalan, plot, dan sebagainya. Salah satu karya awal yang menggunakan teori pendekatan objektif ini boleh dilihat melalui karya Aristotle yang bertajuk Politik. Beliau menganalisis tragedi sebagai satu entiti yang menyeluruh dan terdiri daripada pelbagai bahagian seperti plot dan juga watak. Pendekatan objektif ini mempunyai kelemahannya di mana pendekatan ini menolak unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Maksud unsur intrinsik ini ialah unsur-unsur yang membangunkan karya sastra itu dari luar seperti latar belakang, keadaan masyarakat, dan pandangan hidup. Terima kasih kepada Saudari Esther atas pembintangan kita tadi. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai 4 teori asas dalam artikel karya The Mirror and the Lamp karya M.H. Abrams ialah yang pertama, teori pendekatan hermeneutik, iaitu teori yang menekankan alam. Ia lebih menumpukan tumpuan lebih pada fakta dan dunia pengalaman penulis itu sendiri. Selain itu, teori pendekatan pragmatik merupakan tujuan nilai yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca yang meletakkan pembaca sebagai orang tengah mengenai pandangan yang telah dihasilkan penulis melalui karya yang telah dihasilkan oleh penulis. Saya simpulkan di sini, teori ekspresif merupakan satu kajian yang memfokuskan perhatian kepada sastrawan sebagai pencipta ataupun pengarang karya sastra. Manakala teori objektif pula merupakan satu kajian berorientasikan hasil kerja ataupun karya sastra semata-mata. Akhir daripada pembentangan ini, saya akan menjelaskan apa itu The Mirror and the Lamp. Baiklah, apakah itu The Mirror? The Mirror ini sebenarnya mencerminkan pandangan seorang pengarang melalui karya sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap pengalaman yang dihadapi atau dilalui oleh pengarang itu akan diluahkan melalui karya sastra. Seterusnya, bagi The Lamp pula hanya membawa makna kepada cahaya yang menyinari keindahan dalam berkarya. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan adalah sangat indah dan menarik, sehingga mampu menyinari kehidupan pengarang itu sendiri. Baiklah, demikianlah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.